Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ni sekali lagi kita bersama dalam Wakaf Ilmi. Malam ini malam yang siri yang ke-41. Setelah minggu lepas kita berehat satu minggu, sempena 40 siri. Jadi kita rehat satu minggu dan kita start balik minggu ni, minggu yang ke-41. Maknanya siri kita ni dah pun kalau 40 tu kata telah mencapai tahap kematangan. Jadi kita dah matang dah 40 insya-Allah, dan kita akan mempersembahkan isi-isi kandung yang kita rasa dapat memberi lebih manfaat kepada sahabat-sahabat penonton sekalian. Jadi malam ini kita bersama dengan 3 sahabat kita, iaitu Ustaz yang di atas sekali tu, Ustaz Amir, dan Ustaz Yusri, dan Dr. Muhammad Nuri dari non jauh di sana, di sebelah laut sana, di bumi Kenyalang. Jadi alhamdulillah, Ustaz Amir, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat dia. Ya. Alhamdulillah. Ustaz Yusri, apa cerita? Sihat? Ya, alhamdulillah. Syukran. Terima kasih. Dan Ustaz Nuri, Dr. Nuri kita, apa khabar? Alhamdulillah. Sehat. Okey. Walafiat. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita, dan sepatutnya kita ada lagi seorang dua malam ni, tapi tak apalah. Kita cukup dengan kita 3 orang malam ni untuk kita nak bersantai-santai, berborak-borak, bercerita mengenai tajuk kita malam ni ialah tajuk kita wabak sepanjang jalan. Wabak sepanjang jalan. Saya pun tertanya-tanya apa wabak sepanjang jalan. Adakah kita nak cerita mengenai wabak penyakit ataupun bagaimana? Dan saya rasa perbincangan kita malam ni lebih luas daripada wabak penyakit. Penyakit yang berbentuk penyakit fizikal macam COVID, macam H1N1, macam sesemua kau dia tu satu wabak, dipanggil wabak fizikal. Wabak ni walaupun tak jumpa lagi ubat ataupun payah nak jumpa ubat, tapi akhirnya Allah janji dah, kullu da'in dawa, setiap penyakit ada ubat. Maka kita berusaha mencarinya, dan tidaklah sesusah penyakit yang satu lagi, penyakit mungkin penyakit sosial, wabak sosial, wabak masyarakat, wabak masyarakat, wabak negeri, wabak negara. Hak tu ada ubat juga. Mungkin setiap penyakit ada ubat, cumanya mungkin ubatnya agak payah sikit sebab dia melibatkan tidak melibatkan fizikal, tapi dia melibatkan yang dalam ini. Jadi mungkin malam ni kita nak santai-santai, kita nak bercerita mengenai dengan wabak ni, wabak sepanjang jalan ni. Jadi kita nak start dengan siapa, Ustaz Yusri? Dr. Nuri dulu. Dr. Nuri dulu deh. Dr. Nuri istimewa. Kita pergi ke Dr. Nuri dulu untuk memulakan ataupun kita kata membuka panggung atas wakaf kita. Jadi persilakan Dr. Nuri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul huzna sahla illa idza syi'ta sahla. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Terima kasih kepada saudara Ustaz Abdul Sattar yang ada bersama-sama dengan kita pada malam ini. Jadi wakaf ilmi kita ini bersiara lagi lah dalam tajuk wabak sepanjang jalan.
wabak sepanjang jalan. Nah, maknanya apa ni dalam perjalanan hidup kita ni lah. Nah, bukan jalan raya ni. Nah, Bukan jalan raya tu ni. dia. Jalan perjalanan hidup kita ni. Nah, dalam perjalanan hidup, maksudnya dalam perjalanan tu perjalanan hidup kita lah, bukan dalam apa ni atas jalan raya dah. Ya. Jadi wabak sepanjang perjalanan hidup kita ni selain daripada penyakit yang kita hadapi seperti COVID lah, penyakit kecil manis lah, bergapo lah, aku semua sekali tu kan tak? Itu penyakit apa ni wabak apa ni satu penyakit jugalah. Itu dia. Dan ada setengah penyakit ni ya tidak tidak berupa tidak berupa wabak. Itu dia penyakit untuk seseorang aja, dia tak berjangkit pada orang lain, tapi ada hak berjangkit tak. Tu yang dikatakan wabak tu dia hak berjangkit lah. Seperti COVID ni. Dia memberi kesan kepada orang lain. Tu. Kalau setakat penyakit apa ni atas seseorang, diri seseorang setakat dia penyakit, ada orang lain tak terlibat ataupun tidak terkesan dengan penyakit itu. Jadi bila kita kecek tentang wabak ni maknanya dia adalah merupakan penyakit yang maknanya memberi kesan kepada orang lain. Jadi itu penyakit penyakit biasalah seperti yang kita maklumi. Ada satu penyakit lagi yang berupa kerohanian kita. Dia tidak penyakit zahiriah. Kita maklumi ni. Satu penyakit lagi yang merupakan penyakit batiniah. Itu dia. Jadi itu pun maknanya merupakan wabak jugalah. Sebab dia penyakit tu ada juga maknanya terkesan kepada orang lain. Yang memberi maknanya keburukan ataupun masalah kepada orang lain. Yang berupa maknanya sifat dalamnya tu. Jadi benda tu maknanya duduk dalam diri seseorang lah. Tu duduk dalam dada seseorang seperti mana yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Maknanya sesungguhnya pada tubuh badan manusia ni ada seketul daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruhnya. Seluruh tubuh badan dia lah. Apabila ia jahat, ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh badan dia. Itu dia, anggota dia menjadi buruk semua. Kenapa benda tu seketul daging yang dimaksudkan tu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala wahyal qalb. Itu dah. Hati yang dimaksudkan hati di situ tu ialah hati jantung kita, yang terletak di situnya ialah iman kita lah. Jadi hati yang dimaksudkan hati jantung ni boleh dikatakan sebagai raja kepada segala anggota lah, sebab daripada situlah dia akan mengarah tubuh badan kita ni kepada segala anggota kita ni supaya maknanya ikut arahan dia ataupun kehendak dia. Jadi bila maknanya benda tu baik hati kita tu baik, maka dia suruh perkara baik pada anggota kita, maka jadilah kesan tu kebaikan kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Tetapi kalau maknanya dia menjadi buruk, maka dia akan mengarahkan anggota tubuh badan kita ke arah keburukan dan juga memberi kesan buruk kepada orang lain. Inilah kita tidak nak lah dan kita tidak maulah. Hak baik tadi alhamdulillah lah. Hak buruk ni maknanya kita tidak nak lah. Sebab memberi memberi kesan keburukan kepada orang lain. Itu kita tak save. Jadi ada lagi tu maknanya hak boleh kita sentuh lagi, takut ada orang lain nak
nak setuh pula tu, kita beri peluang lah Ustaz Sata kepada orang lain pula rasa sebagai mukaddimah tu boleh dah setakat tu. Ya, betul. Okey, terima kasih Dr. Nuri. Saya tertarik dengan hadis yang dibaca tadi, ala wahyal qalb. Idza salahat salahal jasadu kullu, idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila baiknya seketul darah tadi, seketul daging tadi, apabila dia baik, muterah, dia kata muterah ni, apabila baik dia maka satu badai baik. Kalau jahat, kalau buruk dia, punah dia, maka satu badai akan jadi punah. Itu Nabi kata. Hadis ini kalau kita tengok dari segi sistem kejadian kita, sistem biologi pun lagu tu juga doktor. Kalau sistem biologi maknanya kesihatan kita ni dia duduk situ juga, duduk di jantung tu. Sebab jantung tu ialah tempat darah ni. Darah yang pergi kat tu. Maksudnya darah yang makin nego semua proses darah. Dia ada, dia panggil ada pak jalan tu. Saya tak ingat apa nama dia. Ada. Jadi kalulah rosak salah satu sistem jantung ini rosak, maka badan kita ni akan jadi rosak, akan tidak sihat lah. Akan marilah penyakit-penyakit yang berangkai-rangkai kita tu tadi. Dan begitu juga dengan hati yang qalb ini ni, ramai orang kata hati sebenarnya dia jantung. Kalau hati tu dia panggil kibad. Hati, hati betul-betul hati itulah. Tapi oleh kerana kita qalbun ini dia mempunyai banyak makna, banyak maksud. Satunya bahasa Arab banyak dia panggil satu qalb, satu dia panggil fuad. Fuad, afidah, perut bedah kata dia. Afidah. Allah kata dia jadi ke as-sam'u wal basar wal absar. As-sam'u wal absar, as-sam'u wal absar wal afidah. Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan juga afidah. Afidah tu maksudnya perut bedah lah, kakak dalam ni. Yang boleh simpan, satu boleh yang menyebabkan tubuh badan kita jadi sihat, tubuh badan kita boleh bergerak dengan betulnya, dan juga perasaan, dan juga iman pun duduk dalam tu juga. Satu lagi tu, satu dia panggil fuad, ada dia panggil qalb tu. Maknanya bukan jantung, hok seketut tu yang zahir tu saja. Tetapi dalam jantung tu kalau pergi cek iman banyak mana, pergi hospital nak cek iman, memang doktor tak boleh nak cek iman kita. Dia boleh cek degup jantung kita je, berapa laju, berapa speeding dia dah, slow setara mana, degup jantung setakat tu je. Tapi kalau nak kata iman banyak mana doktor dalam jantung saya ni, dalam hati ni kan dah muka iman ni tasdik bil qalbi, ya. Qalbu tu juga. Tasdik bil qalbi, kata percaya dalam hati ni. Aku telah ukur tengok, aku telah cek tengok. Satu sekali doktor tak boleh nak cek lah. Iman tu tak boleh nak detect dengan perubatan apapun dengan teknologi yang canggih. Tetapi ia boleh didetect, ia boleh diukur melalui segar ke tak segar peribadi kita ni. Segar ke tak segar peribadi tu bergantung benar lah kepada iman, kepada qalb tu tadi, sehat ke tak sehat qalbun. Kalau qalbu tu tak sehat, maka akan tubiklah tangan yang raba kau sikok deh, pegang kau sikok deh. Kalau dia tubik kau telinga, dia dengar kau sikok deh. Kalau tubik kau mulut, dia kecek kau sikok deh. Dan akhirnya itulah dia, akhirnya sebagaimana yang doktor kata tadi, dia akan menjadi wabak. Dia akan menjadi wabak penyakit yang bukan setakat menyusahkan kita, tetapi dia menyusahkan seluruh orang sekeliling kita, malah menyusahkan masyarakat. Panjang pun dok cerita dia. Jadi kalau Ustaz Yusri ada nak tambah sikit ke apa? Berkenaan dengan kita cerita ni, dipersilakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ustaz Satam, yang dihormati Dr. Muhammad Nuri dan Fadil Sa'ameh. Dapat kita pada malam ini bersua lagi, jumpa lagi dalam program kita ni, iaitu Wakaf Ilmi siri yang ke-41. Jadi alhamdulillah. Perbincangan kita malam ni sebenarnya satu perbincangan yang agak penting lah, berkaitan dengan wabak sepanjang jalan. Jadi maksudnya
kita ni ibarat satu perjalanan. Kita duduk tengah jalan. Dalam perjalanan kita ni menuju kepada satu matlamat yang matlamat tu pasti akan temu. Cuma dalam perjalanan ni kita dihadap dengan pelbagai topok ke. Dan topok ke ni dia mari daripada dulu lagi. Dia bagai serupa ya topok kita berjumpa ni. Kita panggil penyakit, kita panggil wabak, kita panggil virus. Dan sebagaimana oleh Dr. Nuri sebut tadi, kita tidak kata bicara virus hak dalam sudut hak lebih besarnya kita nak lihat virus penyakit umat. Penyakit umat. Jadi setiap umat ni dia ada penyakit. Jadi setiap umat ni dia lalu perjalanan silih berganti antara umat dengan umat lain tu, berkoro-koro dia silih berganti sampai kepada akhir umat. Jadi kita ni dia panggil umat akhir. Dalam umat akhir ni seolah-olah kita dilonggok dengan pelbagai penyakit. Kita duk ngojo ni orang kata topok mari kita. Dan penyakit ni dia boleh boleh membawa kepada suatu musibah kepada umat kita, kepada generasi kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada penuh mengingatkan kita tentang penyakit-penyakit umat ni. Dia kata dabbatu alaina da'ul min qablikum al-adawatu wal baghdha. Telah melata, mana Nabi sebut penyakit ni melata, maknanya merepok dah. Kita di umat akhir ni menerima penyakit ni sudah menular. Dabbatu alaina, telah menular ke atas kamu da'ul penyakit umat-umat terdahulu daripada kamu. Mana penyakit ni ada dah berlaku pada umat-umat sebelum kita. Kita ni dilonggokkan, dan penyakit itu Allah Subhanahu Wa Taala telah tunjuk bagaimana berlaku kepada umat Nabi Shu'aib, umat Nabi Yaqub, umat Nabi-Nabi dulu macam-macamnya ni. Nabi sebut dalam hadis ni iaitu penyakit yang umat dahulu kala yang tak padam, yang tak dapat nak hapus, susah. Iaitu al-adawah wal baghdha. Sifat bermusuh dan sifat benci-membenci. Upama dia penyakit ubat ni, penyakit ni dia boleh merosakkan umat dan boleh meruntuhkan tamadun umat-umat dulu. Iaitu penyakit berbalah, Permusuhan. bermusuh dengan benci-membenci. Jadi punca menimbulkan segala jenis penyakit ni dia mari sini. Sebagaimana Ustaz Sata sebut tadi, hati. Jadi penyakit ni duduk dalam hati. Bila penyakit ni menguasai hati, hilang segala kewarasan, hilang segala keimanan, hilang segala-gala, dan dia boleh merosak tuan yang memendam penyakit ni, juga dia boleh menular kepada masyarakat, hatta komuniti, hatta negeri, hatta negara. Penyakit suka bermusuh, penyakit suka benci-membenci. Ini salah satu daripada wabak jugalah. Dan dia menular daripada penyakit ni kepada umat kita akhir zaman. Jadi bahayanya penyakit ni kita kena tahu. Umat kita kena tahu penyakit wabak ni. Selain daripada kita duk berpatai kepada penyakit fizikal, kita kena ambil berat sangat penyakit-penyakit yang boleh membawa kepada kerosakan dan boleh sampai perekat Allah Ta'ala menahan rahmatnya untuk merahmati, memayungi umat di bumi. Dan memang terbukti apabila hilangnya sifat kemanusiaan yang ada pada manusia, hilangnya sifat kecaknaan yang sepatut dilakukan oleh manusia, maka Allah Ta'ala akan tahan rahmat dia
maka tidak ada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai tambahan sikit. Tak mungkin Al-Fadhil Ustaz Amir tak tambah lagi. Tak kat tu dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Tu dari perspektif, dari satu pandangan, dari satu sudut pandang orang kata dah, bahawa penyakit-penyakit umat kita ni, umat yang akhir zaman ni, kita kata semua orang ngaku sebenarnya kita ni berada di umat akhir zaman, di penghujung dunia. Maka di hujung-hujung ni kita pun tak suka kata segala penyakit orang dulu duduk rasa itu mari pula. Ni penyakit tu mari pula. Dan dia mari pula bukan dalam bentuk yang bentuk dulu, tapi dia mari dalam bentuk baru. Dia mari dalam bentuk yang kita pun tak reti nak mikir. Tak suka-suka. Kalau dulu ada tokoh-tokoh yang jahatnya, kita kata dah, setiap generasi tu bila ada nabi ada tokoh dia, tokoh jahat dia dah. Tokoh jahat macam kita kata nabi kita, ada Abu Lahabnya, ada Abu Jahalnya. Di zaman Nabi Musa ada Firaunnya. Di zaman Nabi Ibrahim ada Namrudnya. Ada puak-puak yang orang kata apa nama ni, pala yang meneter. Bila mari di zaman kita ni, kita dah ingat aku tak ada dah Namrud, tak ada dah Firaun, tak ada dah apa nama Abu Lahab, Abu Jahal ni. Tapi rupanya walaupun Nabi tak ada, puak-puak gau ni ada lagi. Puak-puak gau ni ada lagi yang membawa wabak-wabak penyakit di sepanjang perjalanan hidup kita ni. Kita nak pergi ke akhirat, kita kena jumpa puak-puak ni. Ingat kau puak-puak zaman Nabi dulu ya, jumpa dengan Firaun, jumpa dengan macam Ashabul Kahfi. Dia jumpa dengan pemerintah yang zalim. Kita dah ingat kau kita tidak Ashabul Kahfi. Tak jumpa lah dengan pemerintah zalimnya ke apa. Rupa-rupanya ada depan mata kita juga. Jadi inilah ranjau-ranjau ataupun onak-onak yang kita terpaksa lalui dalam kehidupan ni. Kalau kita tak pandai kalau kita ambil iktibar daripada orang-orang dulu, maka kita akan kecundang di tengah jalan lah. Mati dalam gia gitu lah kita ni dah. Tak ada siapa ke destinasi yang sepatutnya kita nak sapa. Jadi Ustaz Amir, tambah sikit. Jadi kau kayak gitu. Silakan Ustaz Amir. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Untuk Nuri dan Ustaz Yusri. Wabak ni kita kecek bak wabak malam ni. Ya. Dia wabak ni, rupanya wabak ni kau bahasa Arab dia ke Allah SWT Muhammad. Ke Inggerisnya dia pandemik ni, dia panggil pandemik. Pandemik. Ya lah. Pandemik. Apa kau tahu? Kamu tahu wabak tu mana pandemik? Ya betul. Kau istilah kita duduk sebut dah ni. Jadi tapi bunyi wabak lah dia. Wabak ni bila penyakit tu dia jadi, dia bukan kena sorang lah, mana dia menyebabkan kampung ke daerah ke negeri hatta negara dan dunia seluruhnya. Hati dia banyak baru dia jadi wabak. Jadi sebuah COVID ni lah. Itu dari segi COVID lah. Ada pohon kita kena ambil cakna juga. Wabak hak berlaku dah ni berat kita ni. Wabak ulama dia duduk tak tahu mana ulama dah ni. Wabak ulama dia tak tahu mana kedudukan dia dah ni, apa fungsi dia dah ni. Kita tak tahu dah. Kalau orang main bola tau. Kalau orang main bola agak dia jadi back. Tapi yang duduk tengah nonong sumak go. Ni. Jadi jadi nana gitu ni. Teruskan Sakmi. Jadi kalau kita ingat zaman dulu, zaman 60-an, 70-an, 80-an dulu, kita nampak peranan ulama tu, fungsi ulama tu kita nampak. Waktu peranan dan fungsi gerak ke Islam tu untuk nak islah masyarakat tu kita nampak. Ya. Dan ni bahaya wabak ni. Dan wabak ni berlaku ni jadi ulama jadi tak tahu nak jual berapa. Ulama tak tahu nak jual berapa, ulama tak tahu nak bawa
nak bawa apa pada masyarakat. Kalau kita nampak hari ni, ulama duduk tu sendiri duduk ambil jalan mengapu dah. Duduk jalan mengapu, nak cari kedudukan. Nak cari kedudukan dalam politik, nak cari kedudukan dalam kekuasaan dan sebagainya. Jadi fungsi ulama untuk didik masyarakat tu jadi tak ada dah hari ni. Tak ada dah hari ni. Jadi betul lah Nabi sebut, Allah SWT Muhammad, Nabi sebut sinfani minan nas, dua jenis manusia. Dua jenis manusia ni iza solahan nas. Iza solahu, cuba baiki dia kalau silap tu. Iza solahan nas. Wa iza fasadan nas. Dua jenis manusia ni kalau dia baik comel, dia tahu gapo patut dia buat dengan fungsi dia tu. Jadi kalau dia dua golongan ni kalau dia baik, maka baiklah manusia. Kalau rusak dua ni, maka rusaklah manusia. Siapa dia golongan ini? Al ulama wal umara. Ulama wal umara, iaitu ulama dan juga umara. Kalau kita tengok dalam hadis ni, Allah tidak letak umara dulu. Allah letak ulama dulu depan. Nabi. Kalau kita panggil. Makna ini satu terhib dia panggil, satu panggil gegaran lah. Satu ubutan kepada siapa-siapa yang mempunyai title ustaz ke, ustazah ke, pendakwah ke, ulama ke, guru ke dan sebagainya. Dalam kita duduk usaha nak cari kehidupan yang selesa, sebenarnya kita jangan lupa tanggungjawab asas kita hak benar. Dan jangan siapa orang tu, orang ramai ni, rakyat hari ni tak faham agama kan kita. Dan sehingga orang tak reti nak ambil hak manusia agama hak betulnya. Hak manusia perjuangan hak betul. Hak manusia hak politik hak betul. Orang tak tahu dah ni. Ini wabak antara wabak hak ambo rasa lah. Lebih bahaya daripada COVID-19. Ya. Inilah hak ambo rasa. Jadi kita kena pakak. Nak pakak pun ini dah cabaran lah. Kita nak betul masyarakat gapo. Jadi bukan kata payah mustahil, tapi banyak panjanglah waktu dia, masa dia untuk dipenjedah ke balik. Sebab dan orang ramai dan orang nak pada Islam, kita kepada Islam ni, kita pada agama. Umpama kata kalau ayah kan, bapa ayah tak ada dah. Jadi anak ayah pun jadi nana habis dah tak erti nak pergi mana tak erti gitu. Allah Akbar. Dahsyat. Jadi itulah daripada hamba suruh kau satar terusnya. Kamai. Okey, terima kasih Ustaz Amir. Dah nampak nak pecah dah tu. Dah nampak nak pecah dah. Jadi salah satu penyakit ataupun salah satu wabak yang disebut oleh Ustaz Amir tadi ialah kenanaran ataupun panggil kenanaran, nanar. Ataupun kenanaran dia panggil tu. Kecelaruan para ulama dan para umara, pemimpin dan juga ulama ni dia celaru, dia tak tahu gapo sebenarnya. Dia dah tak tahu gapo sebab dia sendiri beberapa kali ada penyakit dalam dia lah. Penyakit tu telah merebak menular kepada mungkin asalnya dia sakit seorang dia, tapi dia duduk lok akhirnya dia jadi merebak kepada title dia sebagai ulama, sebagai umara. Kita tengok sehari dua baru ni kita banyak isu-isu yang dikeluarkan oleh ulama, yang orang yang bergelar ulama, ustaz, pakar serba, pakar gapo, tapi tu royak cerita kau sekok dia. Kita tak pergi lagi politik tu satu hal lah. Hak tidak politik pun. Beberapa orang ustaz yang telah mari nak hidup balik mandi sofa lah, gapo dia lah. Dan mengatakan bahawa hadis ni zon saja, tidak yakin. Dan banyak lagi cerita-cerita yang mengarut, cerita merapu yang telah dibawa oleh ustaz. Dan benda ni bila ustaz yang bawa, untuk guru yang bawa, ulama yang bawa, orang percaya.
Tak okey kita kata, tak okey macam Piramli dari cerita Piramli, tak okey lebay nak menipu kot. Jadi tak pernah sabar. Tetapi pernah sabar, tapi berlaku depan mata kita bahawa kes tak ni lah. Kes kerana dia nak cari pengaruh, dia nak cari kalau dia ceramah nak suruh orang mari dengar ramai. Akhirnya dia merapu kau sekot dek, dok menjual agama ni dengan harga yang begitu murah sekali. Dok, tu jual kalau pemimpin-pemimpin, kalau ulama-ulama yang besar-besar, dia bukan setakat jual, dia tunggang. Dia menunggang agama ini untuk kepentingan peribadinya. Ini satu penyakit yang Nabi sebut dah lah. Dulu Nabi pun sebut dah bahawa penyakit ni dan telah ada pada ulama-ulama sebelum ni pun berlaku dah, pada ulama umat sebelum ni pun berlaku dah. Kalau tidak kerana ulama, maka tidak selewenglah agama Kristian tu. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa tu, yang menyeleweng ke agama yang dibawa oleh Nabi Isa tu bukan orang-orang kemacar, bukan pocik-pocik, tetapi tok guru para kata ruhban, pok rohib ni, pok ni lah. Pok yang menerima kitab daripada Nabi Isa sendiri. Pada para padri, pok ni lah yang menyeleweng ke agama benar Nabi Isa tu sehingga menjadi agama Kristian lah ni. Jadi itu sebagai iktibat dah kepada kita sebenarnya. Satu agama samawi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi pun yang merosakkan agama tu bukan orang-orang kemacam, bukan engineer, bukan doktor, bukan jurutera, bukan. Yang merosakkan agama Nabi Isa bawa tu ialah para ulama dia. Jadi ini satu iktibar yang kita sepatut kita kena highlight, kita kena sedar ni, kita sendiri pun kena sedar. Bukan kata kita tak usah hormat kepada para ulama, tetapi kita nak hormat ke dia tu, biarlah dia tu duduk di tempat yang patut kita boleh hormat ke dia. Ni, giliran Dr. Nuri pula ni. Kita gilis seseorang pun fikir barat. Tak, pasport lah. Kita pergi ke Dr. Nuri pula untuk tabur benda ni. Kita pasport fikir barat. Pada lawa. Okey, silakan. Dipersilakan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Abdul Sattar. Alhamdulillah, kemananya tengok Ustaz Yusri pun dah sebut tadi dah berkenaan dengan wabak kita ni dah, yang maknanya menjadi satu perkara pokok dalam perbincangan pada malam ni dah. Dan Ustaz Amir pun telah sebut antara maknanya wabak yang besar yang ada pada hari ni ialah kecelaruan ulama tu dah. Tu dia. Baiklah, tak apalah, tu maknanya masing-masing dah sebut dah. Dan Ustaz Sattar pula tambah pula peranan ulama yang telah menyelewengkan agama Kristian dalam zaman dahulu tu memang betul lah. Ulama Kristian lah. Ulama daripada Bani Israel tu. Okey, baik. Jadi anda nak kaitkan lagi dengan apa yang telah nak sebut pada permulaan tadi sebagai mukadimah untuk perbincangan kita pada malam ni, iaitu berkenaan dengan hadis yang disebut tu dah, iaitu hadis tentang ala wahi al-qalbu tu ke tak, iaitu hati, kedudukan hati kita ni dalam menggerakkan anggota tubuh badan kita ni, sama ada nak jadi baik ataupun nak jadi buruk dan juga sebagainya lah. Baiklah. Nabi SAW pun ada sebut, selain daripada hadis itu, Nabi ada sebut tentang tempat duduk takwa tu. Tempat duduk takwa kita ni. Sebab orang Islam ni dia dia tak boleh lari daripada perkataan takwa ni. Iaitu melaksanakan perintah Allah SWT dan juga menjauhi larangan Allah SWT ni. Jadi Nabi SAW ada sebut dalam hadis dia pendek je, Nabi ada sebut dia kata at-taqwa hahuna. 3 kali dia sebut at-taqwa hahuna, maknanya dia sambil maknanya dia sebut tu, dia pun maknanya tunjuk di dada sebelah kiri, itulah tempat duduknya jantung hati tu, tu dia. Maknanya at-taqwa hahuna. Tu dia. Jadi nak bertakwa itu, menjadi orang bertakwa itu terletaknya di sini, iaitu di jantung hati itulah seseorang tu.
Tu dia. Maknanya nilai takwa tu duduk situ. Ya. Sebab itu maknanya Imam Syafi'i sendiri pun ada sebut dalam kata-kata dia. Imam Syafi'i dia kata wallahi innal fata bittuqa wal amal. Sesungguhnya demi Allah dia kata anak muda ni kata orang muda lah. Ni khusus pada orang muda, orang tua pun serupa je juga, lebih kurang lah. Tapi dia nak fokus. Dia nak fokus pada orang muda lah. Sebab orang muda ni dia cergah lagi, dia berapa lagi ke dah. Jadi orang tua pun sebenarnya di situ juga padahalnya. Demi Allah dia kata sesungguhnya orang muda ini kena ada takwa dan juga kena ada amal. Jadi orang tua pun serupa juga, kena ada takwa, kena ada amal, kan tak? Jadi kalau tak ada takwa dan juga tak ada amal, Imam Syafi'i kata la'tibar li dzati. Maknanya kalau orang tu tak ada takwa dan juga tidak ada amal dalam kehidupan dia ni la'tibar li dzati. Dia tidak boleh nak kita tidak boleh nak ungkapkan zat dia tu, tubuh badan dia tu gapo. Tu. Nak kata kayu bukan kayu. Nak kata batu bukan batu. Tu dia. Sebab tu Imam Syafi'i kata la'tibar li dzati. Maknanya tak boleh nak nak boleh gambarkan dia ni jenis gapo. Kalau dia tidak ada takwa dan juga tidak ada iman, tidak ada amal dalam kehidupan dia. Jadi takwa tu duduk mana? Takwa tu duduk di hati. Tu dia. Tapi walaupun takwa tu duduk di hati, janganlah maknanya bila maknanya kita melanggar syariat, kita anggap maknanya hak kita langgar syariat tu pada zahirnya tapi Tuhan kita kata Tuhan tidak nilai pada zahir, Tuhan nilai pada dalam tu dia. Contoh doktor. Contoh Tuhan tak nilai pada zahir, Tuhan nilai pada takwa dalam ni. Ya betul lah. Maknanya Tuhan nilai waktu sebab Nabi pun ada sebut at-taqwa hahuna. Tetapi bila ada takwa, orang tu tak akan melanggar syariat. Tu dia. Bila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Jadi kalau melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala, semestinya dia tidak ada takwa lagi lah, sebab takwa tu makna dia kita mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana arti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada lah maknanya bila kita melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Hak patut maknanya halal, kita kata haram. Hak patut haram, kita kata halal. Sebagai contohnya, kan? Tak boleh lah. Tu dia. Jadi apa yang diharamkan oleh Allah Taala ia adalah haram. Apa yang dihalalkan oleh Allah Taala ia adalah halal. Mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Sebab itulah dalam bab maknanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan hati kita ni, yang tepat duduk hati kita ni, ke tak? Benda ni lah yang menjadi pokok utama apabila seseorang itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan bertindak melanggar apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan bertindak melanggar apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia boleh buat gapo sahaja. Bila dia tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrab fi Alamil Ghuyub. Dalam kitab ni kitab tasawuf lah ni, kan? Ni kecek tasawuf sikitlah. Tu dia. Dalam kitabnya ni dia ada tajuk permulaan hak dia bincang dalam kitab Mukasyafatul Qulub.
Nah, al-muqarrab ila alamil ghuyub. Nah, nak buka hati ni supaya dekat dengan Tuhan yang Maha mengetahui perkara gaib ni ke tak? Dalam bab kitab ni dia bincang benda yang paling utama sekali, benda yang paling pertama sekali ialah tajuk dia berkenaan dengan al-khauf. Iaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada Allah Taala duduk mana? Duduk di hatilah. Nah, itu dia. Bila takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, orang ni maknanya dia tak akan berani buat sesuatu yang tidak baik. Nah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling besar sekali, dia tak akan berani untuk menerima rasuah daripada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling besar sekali. Nah, bila dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi itulah sebab nak ayat kitab tu bab Imam Ghazali ni awal-awal lagi dia bab nak buka hati supaya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia bincang bab takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Jadi hari ni orang ramai ni tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak gerungkit habuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, ramai tak takut ni. Boleh langgar syariat Allah SWT dengan mudah je. Betul. Kira lah dia pun. Dr. Nurin. Rasuah ni, rasuah ini jadi makan minum biasa ya ni. Jadi makan minum biasa supaya jadi makan minum biasa. Kopi je dah. Ya, supaya makan nasi belauk demo. Tapi saya mau gerti tengok pula kalau kata daging babi tu, demo nampak jijik daging babi. Tahu? Dia nampak jijik, tapi rasuah ni orang tak nampak jijik dia ni. Secara terbuka dia tu. Jadi sumber pendapatan pula dah. Ya, pendapatan. Tak income. Jadi masalah kepada kehidupan kita hari ni lah. Bila maknanya kita dah tak takut kepada Allah Subhanahu Taala ni, tu dia. Menjadikan kita ni berani buat segala-galanya, kan tak? Tanpa maknanya segan silu lagi. Tu dia. Boleh jadi skandal yang bermacam-macam dengan skandal, kan tak? Tu yang kita nak kena kembali semulalah ke pangkal jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Supaya maknanya kita ini tidak terjebak dengan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi anak nak sebut lepas ni pula moga lain pula, kan tak? Jadi takat tu dululah. Untuk maknanya hak anak tu, giana tu mungkin orang lain boleh tambah lagi. Jamai. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Nuri. Maknanya dia dah bagi tips sebenarnya tadi tu, bila dia cerita mengenai dengan wabak penyakit yang mari serai manusia ni, dan menjadi bentengnya ialah bila seseorang tu dikuasai oleh wabak penyakit dalam tadi kita kata, maka kita akan rosaklah seluruhnya. Mana kemanusiaan tak tahu sampai imej kata tak tahu nak panggil gapo dia ni. Nak panggil batu, pakai batu, nak panggil kayu. Tak, sebagaimana sebagai hok Cina kata keneng boti neng kui tu dah. Yalah tu dah. Nak kata hatu bukan hatu, nak kata orang bukan orang, bukan dia ni. Tak berapa muka kata dah. Bila tidak ada takwa. Tu tips supaya kita ni jadi orang, supaya kita ni manusia jadi manusia, ialah kena bubuh dalam hati kita ialah takwa. Nombor takwa. Dan di antara sebagaimana yang disebut oleh Dr. Nuri tadi, takwa ni ialah nombor satu sekalinya ada sifat khauf, sifat takut kepada Tuhan. Bila kita ni duduk dalam keadaan takut, maka kita akan beringat. Kalau kita takut, orang takut ni tidur tak nera. Kalau kita pergi satu tempat tu orang kata ada hatu. Kita dalam berani-berani pun jadi takut ke hatu ni, tidur tak nera mana, bunyi serai sikit, hatu dah. Jadi begitulah, bila kita takut kepada Allah, kita akan sentiasa pada hati-hati. Nak buat gini, ke dosa. Nak buat gini, ke Tuhan marah. Nak buat gini, terlanggar syariat. Gini-gini. Bermakna adanya sifat takut akan membawa kepada takwa yang akan melekat dalam hati kita.
Itu satu tip yang kita Ya. boleh ambil mudah-mudah. Ni, bahawa nak lagu mana takwa ni, nombor satu sekali ada takut. Dah. Tu kata apa yang diterangkan oleh Dr. Nuri tadi. Comel. Terima kasih Dr. Nuri. Jadi saya dapat ilmu dah sikit situ ni. Jadi kita nak pergi kepada Ustaz Yusri pula. Mungkin ada tip-tip lagi untuk kita nak jadi seorang yang kebal daripada dah penyakit sepanjang jalan ada. Jadi kalau kita ni tidak kebal, kalau virus apa nama COVID tadi ada vaksin, tak tahu jadi kedok lagi vaksin tu. Mula-mula lepas tu 2, lepas tu ni 3 pula, kata punya khabar 6 bulan sekali pula. Punya khabar setahun sekali. Selok nganga kita. Lebih bau ni. Kena cocok ni. Tapi dah kata itulah sebagai jadi immunity, immune kepada tubuh pada kita. Kita cocok pergi ya. Buat ke mana? Dah kata nak ngelak daripada, nak suruh kita ni kebal daripada wabak COVID, ada vaksin. Kalau nak kebal daripada ni mungkin Ustaz Yusri mungkin ada tip-tip dia lah. Kalau ada. Silakan. Ya. Okay, terima kasih Ustaz Satam. Memang apabila kita mencerita tentang wabak, tak lagi kita mesti mengemukakan penyelesaian. Yeah. Dan penyelesaian tak dapat tidak kita kena korek ataupun kita kena suruh di lubuk hati. Itulah penyelesaian yang paling mujarab, kita melihat kepada keadaan hati kita, melihat kepada diri kita lah. Jadi selain daripada apa yang disebut oleh Dr. Nuri, wabak ini dapat kita selesai sama semua pihak, iaitu dengan ada sifat kejujuran. Nak mengelak daripada kecelaruan, sama ada ulama, umara, orang ramai, rakyat dan sebagainya, kita mengajak kepada kembali sifat jujur. Sifat kejujuran ini kita panggil sifat amanah. Nabi SAW sebut, "Idza suyidal amri fantaziri sa'ah." Apabila serah kepada satu-satu urusan yang bukan ahli dia, maka akan muncullah kerosakan. Jadi antaranya duyatil amanah, mereka yang mengkhianati kejujuran. Jadi kalau ulama, mereka mengkhianati kejujuran ilmu, mereka tidak menasihat. Seumpama kita pada hari ini, mana kalam ulama menasihat dari sudut penyelesaian pandemik. Apakah kita nak menyerah kepada kumpulan ataupun pakar dari saintis saja? Takkanlah tidak ada satu pandangan, satu cetusan daripada kalam ulama. Jadi ulama kena jujur, kena bangkit bagi mengimbangi. Sebab tu kita melihat kejujuran ulama inilah akan membawa kepada rahmat kepada alam manusia dan sebagainya. Jadi kita tengok hari ni biah-biah ulama, bukan kata ulama, biah-biah ulama menganggap saling bertikam lidah. Ini kata ahli sunnah wal jamaah, tetapi dalam waktu sama apa yang dia sebut melanggar supaya ahli sunnah wal jamaah. Hak ni tuduh ni macam-macam, ni tuduh kata tu Wahabi, ni tuduh kata ni macam-macam. Jadi penyelesaian kembali kepada kejujuran ilmu. Kejujuran ilmu. Apabila ulama jujur dengan ilmu, maka ilmu itu akan menjala kepada semua umat, semua rakyat. Rakyat akan berada dan jujur. Seumpamanya berlaku padi. Pakar, pemimpin yang jujur. Kalau bagai naik, bercakap jujur. Tak, bagai naik, cari penyelesaian, bukan mencari ataupun mengambil kesempatan di atas kesulitan. Jadi penyelesaian ada di hadapan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan akal. Akal dapat mengimbangi ni. Ada setengah, yang tidak jujur, langgar hukum Allah, tak jadi masalah. Tetapi apabila menyerang satu-satu pertubuhan, maka dihentam, dilabel, dihukum,
dengan pelbagai tomohan. Ini satu benda yang berat. Nah, langgar apa yang terkandung dalam Al-Quran. Contoh yang kita kata langgar hukum hudud. Nah, tak apa dia langgar hukum hudud asalkan dia tidak menyerang pertubuhan kita. Ini suatu kekeliruan yang berlaku di hadapan masyarakat, menyebabkan masyarakat keliru. Maka kita bangkit untuk membetuli dan menjujuri ilmu. Tak kira. Kerana pertubuhan bukan Islam. Islam adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana apa-apa yang terkandung dalam Islam dicerobohi, maka sama ada dia menyokong, dia setuju satu-satu pertubuhan itu tidak menjadi suatu perkara yang diharuskan, bahkan tetap salah. Itu satu contoh. Dan kita raih seorang pelayar kita ni, penonton kita nama Barudin Ismail ni. Dia ada sebut di sini, tulis ni. Kalau ulama duk main politik gak, serupa belaka parti mana-mana pun. Betul. Kalau nilaian kepada nama, memang kita nampak serupa. Tetapi apa yang kita nak bawa pada malam ni, iaitu ulama yang jujur. Mesti berada di saf, sama ada di medan politik, di medan ekonomi, di medan sosial, di medan apa saja, ulama yang jujur berada di medan-medan itu akan membetuli. Tetapi apabila kita melihat ketidakteguhan ulama, kecelaruan ulama, inilah yang kita lihat, maka dia memberi tempias fitnah kepada ilmu itu sendiri. Jadi kita kena menilai dari sudut hati yang jujur, akal yang waras. Apakah kita nak biarkan suasana yang bercelaru macam ni? Maka kita menanti-nanti satu masa, satu keadaan Allah Ta'ala akan menjelmakan ulama yang jujur, yang terjun kalau medan politik, akan berada di medan politik, membawa politik mengikut acuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama yang terjun dalam bidang ekonomi akan mengimbangi ekonomi untuk merahmati kepada sekalian umat. Jadi kembali kita kepada persoalan wabak tadi, salah satu daripada apa yang disebut oleh Dr. Nuri tadi, maka mempunyai nilai kejujuran hati. Yang kedua, selain daripada kejujuran hati, maka penyelesaiannya mesti menyuburkan hati dengan perkara-perkara yang baik. Mesti kena cari jalan penyelesaian. Ada hati nak buat benda baik. Kalau hati dalam keadaan tak ingat nak buat baik, walaupun tak semua kita boleh buat benda baik, tetapi kita cuba buat walaupun sekecil. Itu salah satu dua perkara yang boleh memberi jalan penyelesaian untuk mengatasi permasalahan kepada kita, iaitu wabak kita dalam kita menjalani. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Ustaz Yusri. Ada jalan penyelesaian. Setiap masalah ada penyelesaian dia. Setiap penyakit, masa kita sebut tadi lah, setiap penyakit ada ubatnya. Cuma nak jumpa ubat tu mungkin payah. Dan ubat pastinya sesuatu yang amat pahit. Kalau ubat manis leting, memang payah sia. Ubat ni memang sifat dia adalah pahit, tak sedap, payah nak cari. Lagi payah ubat tu nak cari, maka lagi mujarab dah ubat tu. Biasanya lagi tu. Sebab tu kalau kita pergi jumpa tu bomo ke, kita nak nyari ni kan, dia royak, kena pergi masuk hotel, kena pergi ambak lagu ni. Payah. Dan ubat tu mujarab, dia kata lah. Gitu juga bila mari satu penyakit umat ini, untuk nak mengubatinya, sesuatu yang sangat orang kata apa, sangat payah dan ianya sangat menyakitkan. Jadi kalau kita tak tahan berubat, maka sakit tu akan berterusan. Maka nak tak nak, orang yang mengubat, orang yang kita yang sakit ni, kena tanggung lah. Kena tanggung. Orang nak maki, orang nak caci, orang nak seksa, orang nak pulau.
orang nak go ni kenalah. Kalau kita nak berubat, orang kata kalau tak usah berubat, nak duduk dalam keadaan sakit gitu, senang lah duduk dalam zon selesa, orang kata. Maka untuk mengubah daripada wabak ni kepada nak pergi beralih, nak pergi ke jalan yang betul, nak pergi kepada jalan yang selamat, yang tak ada penyakit, maka dia sangat menyakitkan juga. Dia sakit dulu. Bukan kata senang-senang je. Kecek gini kan, esok tak ada penyakit. Ramai gitu. Ni, tidak akan jadilah gitu. Suatu yang payah. Kau kena Samir, cuba sikit sepatah sikit lagi. Kita ada dalam 20 minit lagi. Okey, terima kasih Ustaz Sata. Respon pada Ustaz Sata bagi tahu tadi. Dan juga interaksi ke Ustaz Yusri dan Dr. Nuri. Doa Nabi ajar. Lepas tu kita doa Nabi ajar tu. Nabi ajar Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, kamu tunjukkanlah kepada aku kebenaran itu, biar kita nampak benda tu benar. Ya. Allahumma arinal haqqa haqqa. Biar nampak kebenaran itu, tengok kebenaran biar nampak dia tu benar. Warzuqna tiba'ah, patut biar kita pakai ikut kebenaran itu. Wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Patut perlihatkanlah pada kami ya Allah yang kebatilan itu dia adalah kebatilan. Dan rezekikanlah kepada kami, gunakan kepada kami supaya kami ini selamat, terelak daripada kebatilan tadi. Baik, jadi apa Nabi ajar doa? Ada maksud dia Nabi nak rakyat. Nak rakyatnya. Payah satu orang manusia ni, orang kafir kata biarlah, orang Islam sendiri pun, orang beriman sendiri pun, ustaz sendiri pun, tutup guru sendiri pun, kadang-kadang dia nak nampak benar-benar tu dia tak nampak benar, dia nampak benda tu salah. Dan benda batil pula, dia tak nampak benda tu batil, dia nampak benda tu benar. Allah. Ni nyakit ni. Ni orang panggil wabak ni wabak. Orang berlaku pada kita ni. Oleh kerana mungkin kerana kita tak amal doa ni, dan kita pun mungkin kadang kita baca doa ni tapi kita tidak menghayati secara mendalam, kita tidak cuba memahami secara mendalam. Sebenarnya apa berlaku pada hari ni, inilah dia. Doa ni Nabi ajar dah kita. Nabi ajar dah. Jadi, sebab benda batin ni bila dia berpengaruh, dia disokong oleh dengan duit yang banyak, dengan media, dengan berapa, walaupun dia batil, orang nampak benda tu benar. Ada pun hak benar ni, kerana dia tu lemah. Kerana dia lemah. Orang hak bawa kebenaran pun orang lemah, orang biasa. Orang kampung biasa, orang ada sedara agama, sikit-sikit cetek, dan dia nampak kebenaran. Tapi dia tak boleh nak tunjuk kebenaran itu, pasal ada orang lemah, dia orang biasa. Lepas tu hak bawa benda hak batil tu jadi benar tu pula orang hak besar pula. Maha guru, patut guru. Segala-galanya jadi Allahu Akbar. Jadi inilah orang panggil kecelaruan hak berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Jadi oleh kerana tu sebagai sikit agama tambah, dia tak boleh kira dia ada ulama, orang hak duduk pada jalan benar, ada duduk pada jalan salah. Orang yang duduk pada jalan salah ni dia akan kekal sampai bila-bila dah. Dia akan kekal sampai bila. Orang yang duduk pada jalan benar ni, ini masalah. Kadang-kadang ada penyakit. Penyakit dia panggil futur. Dalam bahasa Arab sebut futur. Futur ni dia jadi down. Jadi down, dia jadi putus asa. Jadi bila jadi putus asa gini, kita bimbang takut berlaku kepada seperti mana berlaku pada Nabi Yunus AS setelah dia kecewa, dia berdakwah dengan kaum dia buat diri lagi, lepas tu dimakan oleh ikan paus, makan oleh ikan paus, naik tak kapal dulu, lepas tu lepas, makan oleh ikan paus. Jadi dia lari itu kerana lari pada tanggungjawab. Balik pada kita, makna sebagai ustaz siapa-siapa, kita kena berdoa banyaklah, jangan ada sifat futur ni dalam untuk kita nak mendidik masyarakat, menyedarkan masyarakat. Walaupun selu-selu, boleh-boleh sekeh, boleh-boleh putih sedikit tak apalah. Mudah-mudahan benda tu boleh bagi manfaat untuk kita semua. Jadi daripada hamba setakat itulah
serah balik pada Ustaz Zaka. Okey, comel. Saya teringat juga dengan banyak sebenarnya contoh kebenaran itu tidak dilihat sebagai kebenaran. Kadang-kadang kebenaran tu dia tidak menarik sebenarnya, dia tidak tak sedap. Tak sedap. Misalnya saya cerita ke Ustaz Amir lah. Cerita betul benda-benda yang betul-betul berlaku. Saya kata saya tu pergi Kedah tadi, saya tengok ada accident motosikal tepuh kereta. Kepek sikit kereta tu. Kepek kereta tu, hok motosikal tu terbalik di patah kaki. Tak sedap cerita tu, sedap tak? Tak sedap. Sebab ceritanya cerita benar. Tapi kalau saya tambah sikit, saya kata tak adil lah. Saya duduk buah, duduk minum air, tak kau bunyi macam nak pecah dan tengok motor tu kemur. Kereta kepek Allah. Tak telah dah kereta tu, tepuh motor. Okay, sedap. Itu tidak. Bila kita tambah sikit perisa, dia jadi sedap lalu. Padahal tak ada apa kalau rasa mati dah. Tengok kau kereta tu kat mati dah tu. Tapi tu big sekar mega. Tak ada apa. Dia capur dengan belawak sikit tu. Kebenaran dia jadi sedap. Dia sedap. Itulah orang percaya. Kalau kita royak benda-benda, kita baca ayat Quran, kita baca hadis, hak betul-betul sahih, ayat Quran kita tafsir secara betul, orang tak sedap. Tahu paling tidak 4 orang dengar sebab kita lah ni. Tak, kita duk royak bagi benar ni ada 5 orang, 4 orang tu pun berok. Nak tubik semacam. Tak habis, tak ada habis. Pasal tak sedap. Cetera. Barang-barang pelawak. Barang-barang pelawak. Royak tu. 1000 penonton. 1000 penonton. Duk cerita, tahu dah barang pelawak. Tapi dengar situ sedap. Tu maknanya Nabi nak royaknya kebenaran itu sangat pahit. Sebagaimana itulah, tapi kok mana-mana pun kulil haqqa walau kana murran. Katalah kebenaran itu, kena royak juga kebenaran ni walaupun ianya rasa pahit. Rasanya pahit, bukan pahit sekat kita je kata ni, orang dengar pun pahit. Hak kita duk beroyak ni pahit dah juga sebab ada benda kita duk royak ni kita tak amal. Orang je dengar pun pahit juga dengar tu. Pahit lepas dah kata dengar, tak sedap sikit abu. Jadi sebab apa tu? Memang itulah. Maknanya kita kena berusaha biar kita nampak kebenaran dan kita kena berasa sedap dengan kebenaran. Kebatilan, ketidakbenaran tu, pembohongan tu kita biar berasa jijik. Maksud kalau kita tengok tahi tu biar nampak semua. Tidak kata tahi comelnya tahi. Ada orang ni buat comel tahi dah. Kita berasa semua lah. Jadi kita nak doa tu nak lagi tu, nak suruh mari rasa tengok barang cemar tu, berasa cemar, berasa jijik, tak si masuk dekat. Tak, kita boleh Tuhan beri kuasa kita, beri daya kita supaya kita boleh lari daripada barang cemar tu. Dan kita diberikan kekuasaan, berikan daya, ada usaha untuk nak menerima kebenaran tu. Makna kena beramal lah dengan doa ni. Doa ni bukan setakat amal baca-baca saja, tapi kena mikir, kena renung, kena usaha supaya dapat benda tu. Saya rasa kita pun dekat dah. Kau 10.30 dah kita ni. 30 dah. Lebih dah. Jadi kita beri peluang sikit lagi kepada Dr. Nuri sekali sebagai pengakhirannya. Silakan. Suara tak ada. Suara. Okey. Masa terlalu sepuk kita ni deh. Memang. Petang ada duduk kecek gimari ni dah 10.30 dah. Ya dak? Itu dia. Apalah apa ni peluang yang diberi ni, terima kasih Ustaz peserta. Jadi nak sambung sikit lagi lah. Apa ni poin-poin yang ada baki lagi ni kan dak? Berkenaan dengan wabak tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ni wabak tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala ni besar ni kan tak? Wabak tak takut pada Allah Taala ni. Ibu segala wabak ni. Ibu dia kan tak? Jadi kita tengok pada kata-kata Al-Faqih Abu Laith ni kan tak? Ini tak hak dia kata ni memang kena atas butir-butir lah. Bila orang ni tak takut ni kan tak? Wabak yang paling besar sekali dia kata yang pertamanya orang tu dia kata bila dia tak takut kepada Allah Subhanahu Taala ni kan tak? Antara perkara
boleh berlaku kepada dia. Apa ni? Yang pertama, dia berani nak kecek belawak. Wal riba. Dan dia boleh boleh ngumpat kepada orang lain. Wan namimah, mengadu domba. Wal buhtan. Mengada-ngadakan cerita. Buat cerita, buat isu. Benda hak tak berlaku pun. Tu dia. Jadi buat cerita pelik-pelik, kan tak? Macam-macam. Tu dia. Dengan berbagai-bagai nama lah. Tu dia. Wa kalamul fadh. Kecek lebih. Benda tak belah mana pun, buat tak belah mana pun, tapi kecek tu lebih. Tu dia. Bila siapa masa buat gak, setara tu je. Tu dia. Orang kata lah, kan tak? Masa kecek tu bukan main dah, kan tak? Hebatnya, kan tak? Tu dia. Tapi bila buat masa setara tu je, kan tak? Tu dia. Waktu dia kata kecek lebih, kan tak? Ni Lais ada kata lagu tu. Bila seseorang tu maknanya tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, orang ni kata Lais lagi, dia kata yakhruj minhu al-adawah wal buhtan wa hasadul ikhwan. Maknanya tubik daripada hati dia saat ni tu suka bermusuh dengan orang lain. Mengadakan cerita, dia buat tubik pula benda ni, ada perkataan yang sama. Wa hasadul ikhwan, dan juga dia deki kepada saudara dia. Saudara muslim lah. Tu dia. Saudara muslim, sesama saudara muslim lah. Dia deki, kan tak? Deki ni daripada hati lah tu, wabak dalam hati lah tu. Deki ke orang ni maknanya wabak dalam hati lah. Tu dia. Kena ingat lah weh, maknanya bak deki ni, kan tak? Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Tu dia. Ingatlah kita hidup deki ke orang lah kita ni. Tak sedut kata siapa lah, serupa yang berlaku siapa-siapa dia pun. Hak nak masuk syurga ni, hak tak siap masuk neraka Allah SWT, hak nak masuk syurga belakang ni, kan tak? Kena ingat, sesungguhnya deki ke orang ni, kan tak? Deki tu dia makan kebaikan ni, kan tak? Seperti mana api makan kayu api. Habis jadi debu, tak ada gapo hak kebaikan hak selama kini duk buat berpuluh-puluh tahun. Orang berjuang lagi lah kalau orang duk berjuang, kan tak? Duk berjuang puluh-puluh tahun, tengok di akhir-akhir tu, kan tak? Dia berdeki kepada orang lain, habis segala-galanya. Itu kita kena ingatlah siapa-siapa dia pun. Dan yang ketiga, kata Lais lagi, dia kata nazruhu fala yanzur ilal haram minal akli wasyarab wal kaswah wa ghairuha wala ila dunya birrughbah. Cuba je lah berlaku dah ni, kan tak? Jangan duduk tengok pada benda haram. Benda haram daripada makanan, benda haram daripada minuman, benda haram daripada pakaian kita, dan lain-lain lagi. Benda haram hak lain lagi. Wala ila dunya birrughbah, dan jangan duduk rasa temoh sangat kepada dunia ni. Duduk nak kepada kedudukan yang ada dalam dalam dunia ni, kan tak? Tu dia. Yang tidak ada memberi makna lah, tapi nak ambil kedudukan seperti mana kata Dr. Yusuf Qaradawi, untuk mana kita membina Islam tu tak apalah, itu tak masalah lah, kan tak? Tapi kalau nak kedudukan kita nak ambil itu, kan tak? Kedudukan dunia semata-mata je, nak dapatkan habuan semata-mata dah, kerja buat pun tak ada buat, tak? Kita tak silah lagu tu, kan tak? Kau pakai gaji saja je, kita kata, kan tak? Itu tak silah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, batnuhu fala yadkhulu batnuhu haraman. Fa innaha ithmun kabir. Dalam perut dia tu jangan masuk dengan benda-benda hak haram. Sesungguhnya ia adalah dosa yang besar. Jangan ambil benda-benda hak haram awak masuk dalam perut kita. Rasuah tadi lah, Ustaz Amir kita duk sebut tadi tu, kan tak? Dia jadi sumber makanan kita, sumber pendapatan kita. Tu dia, minta berjauh dan minta mengelak dah. Sebab itu dosa besar. Tu dia. Ada hadis depan dia sebut mana malaikat semua melaknat bombing juga bombing langit pula, maknanya
melaknat orang-orang yang makan benda-benda haram masuk dalam perut dia ni. Kena. Wal khamis, dan yang kelima, yaduhu fala yamuddu yaduhu ilal haram bal yamudduha ila ma fihi ta'atullah. Nah, maknanya tangan dia ni pun jangan giduk holok kepada benda-benda hak haram. Manja tangan tu halak ke benda-benda haram kan, cepat sangat nak heret mari halak ke dia. Nah, tu tangan jangan duk panjang sangat nak ambil benda-benda haram tu. Kan tak? Tu dia. Orang hak jaga PT ni duduk depan ni, PT je lalu kat depan ni, projek pun lalu kat depan ni, kan tak? Tu beringatlah, kan tak? Mudah benar benda-benda lagu tu, tengok pergi kat depan muka kita ni, kan tak? Daripada duk beri kat orang buat benda kat aku. Tu dia. Jangan. Beringat molek. Wasadis. Dan yang keenam, qadamuhu fala yamshi ila maksiatillah. Kaki dia jangan duduk jalan ke tempat maksiat. Tu dia. Tu antara benda-benda yang diperingatkan oleh Abu Lais ni, kan tak, terhadap kita. Jadi benda ni tak jauh daripada kita lah. Tak lari daripada kita. Sebab tu seseorang tu perlu ada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka serumah yang disebutkan tadi tu maknanya boleh berlaku dengan baik lah kepada kita. Kalau tidak, maknanya dia akan jadi sebaliknya lah. Mana disebutkan tadi tu, kan tak? Dia boleh dia boleh kecek pelawak, dia boleh bermusuh, dia boleh berminat kepada dunia dan juga sebagainya lah, kan tak? Jadi perkara-perkara tu semua tu diminta supaya kita ini jagalah diri kita semua supaya tidak maknanya terjebak dengan perkara-perkara tu. Wallahu a'lam bishawab. Okey. Satu penjelasan yang orang kata kalau masuk kat mati awal, caprok. Gitu dah. Mati awal dah. Bermakna kita tidak perlu kepada huraian lagi. Boleh ke tak nak sebut apa ni Ustaz Yusri sebut saat ni berkenaan dengan politik tu, ke tak? Ulama yang terlibat dengan politik ni, kan tak? Ana rasa kita boleh tukar dah istilah ulama terlibat dengan politik ni. Kita tukar siasah syariah. Tu dia. Dia kita kena guna istilah penglibatan ulama dalam siasah syariah ni biar lebih diperluahkan lagi lah. Sebab Pak Nasir pun dia ada kata kita berdakwah dalam politik, kita berpolitik dalam dakwah. Maknanya benda itulah benda-benda yang kita kena realisasikan dalam kehidupan kita ni, kan? Jadi kita berperanan dalam siasah syariah sebenarnya. Dalam bab kita mengislahkan kajian dan juga sebagainya. Kita guna istilah-istilah ni. Lebih tepat dengan dengan agama kita. Insya-Allah. Ya, betul. Kena tukar nama. Kalau budak kecil-kecil dulu kan, dia kalau dia cacing kau tu toskum kata tukar nama. Ni lah ni nampaknya kalau ulama tu bergelombang dengan politik tu macam toskum. Nama politik tu menyebabkan politik tu dipandai huduh. Sedangkan politik itu suatu yang sangat suci, tapi oleh kerana dipandai sebagai kota, sebagai apa, bila ulama masuk oleh tu, dulu kita menganggap politik itu kota, bila masuk oleh tu memang nampak sungguh waktu bahawa orang comel-comel pun masuk dalam politik jadi tak comel. Jadi tak comel. Ya, maka kita tukar kepada siasah syariah. Bau nama comel dah. Jadi orang nak masuk pun tidak sembarangan lah, tidak kata boleh sepatah selidah kan, boleh masuk, ada pengaruh 4-5 orang kan masuk lalu. Jadi merosakkan siasah syariah tu rasa macam ni sikitlah. Jadi saya rasa kita beri seminit sore lah, sikit lagi seminit sore kepada Ustaz Isri, seminit. Okey. Terima kasih kepada Ustaz Sata. Buat tidak nak kecek banyak. Cuma nak ucap terima kasih. Dan kita mintalah kepada semua penonton-penonton bolehlah komitmen, kerjasama, sokongan kepada kita wakil ilmi kita ni, sebab kita kira dengan melalui saluran ni kita dapat berkongsi dan kita boleh menterjemah secara meluas apa yang sepatutnya
kita memain peranan dalam memberi penjelasan kepada netizen-netizen kita, player-player kita dan seluruh peminat-peminat dalam media sosial ni. Terima kasih kepada Dr. Nuri kerana sudi bersama kita pada malam ni. Terima kasih kepada Ustaz Amir dan tak lupa kepada Ustaz Saka. Terima kasih. Sekian. Wallahu a'lam. Ya, kita serah kepada Ustaz Amir, boleh seminit. Okey, jadi untuk rumusannya, kita sama-sama lah mengambil tanggungjawab untuk melihat wabak-wabak yang berlaku pada hari ini dengan cuba kita menangani sebaik yang mungkin dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan supaya bukan diri kita saja selamat, bukan tidak pendengar masyarakat dan sebagainya, insya-Allah selamat daripada wabak-wabak tak kita sebut dalam perbincangan kita pada malam ini. Okey, aku lupa lihat sebuah lagi menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gitulah. Jadi sebagai rumusan, terima kasih Ustaz Amir, dan sebagai rumusan kepada perbincangan malam ni bahawa penyakit yang kita duk bicarakan ni dia lebih kurang saja dengan penyakit fizikal, penyakit wabak-wabak, batuk kering, TB, COVID ni, dia serupa ya, penyakit tu dia mari dalam sifat yang sama, iaitu bermula daripada kecil, kemudian dia merebok jadi besar, akhirnya nak berubat dah boleh. Dia membaruh, orang kata dah. Dia telah membaruh, membiak penyakit tu besar lagi, sebagaimana COVID ni lah. Bukan setahun dua, bukan sehari dua rasanya untuk kita nak lari daripada COVID ni, bukan setahun dua lah. Makan bertahun-tahun rasanya. Dia rasa mati dengan gini dah kita ni. Mati dengan lagu ni dah, dengan duk takut gini dah. Dan begitulah juga penyakit-penyakit tadi, dia mari asalnya dia mari daripada kecil sangat. Dia mari daripada satu yang sangat kecil, tetapi bila kita duk lock, akhirnya dia merebok, maka dia makan ke seluruh tubuh kita, dia makan orang-orang sekeliling kita, dia makan negara kita, dan akhirnya dia makan habis. Sehingga ke agama kita pun tercemar. Agama tu boleh dicemari. Sebagaimana yang saya royak tadi lah. Bila dilok-lok, maknanya agama yang betul-betul mari daripada Nabi tu, yang dibawa oleh Nabi Isa tu, akhirnya habis, tak ada dah sebenarnya agama. Apabila apa tu sebab dilok gitu. Maka kita janganlah agama yang kita anut kita dalam ini, janganlah sampai jadi lagu tu. Diselewengkan oleh orang kita juga. Diselewengkan oleh bijak pandang kita juga. Kerana kita lok, kita takut nak menceritakan kebenaran, takut nak ubat. Takutnya jekoh mari kita. Memang dia akan jekoh. Tak, siapa tak jekoh bila kita kata orang mung salah, mesti dia sanggup mari kita. Dia kata kita pun salah. Tak, dia lagu tu dah. Jadi itulah lumrahnya lagu tu. Maka kita kena sentiasa beristiqamah lah di atas kebenaran ini. Balik kepada doa tadi lah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita lah. Malam ni dengan kita bincang benda-benda begini, nampak macam santai-santai je, tapi dia sangat bermanfaat dan banyak ilmu yang kita dapat kutip, kita dapat ambil malam ni bagi orang-orang yang nak kutip ilmu lah. Bagi orang-orang yang rasa kita duk kata kat orang tu, gitu lah. Kita tidak kata kat orang sebenarnya. Bila kita kata kat orang, dia klik kat kita sendiri. Kita duk kata kat kita sebenarnya. Sebab penyakit ni ada di sekeliling kita. Jadi itulah saya rasa masa kita makan banyak dah. Jadi terima kasih kepada Dr. Nuri, terima kasih kepada Ustaz Yusri yang istiqamah dengan program kita ni. Begitu juga dengan Ustaz Amir, walaupun penat letih mari daripada perjalanan yang jauh, tapi masih lagi jauh perjalanan dia. Negeri Sembilan. Podikson dia orang Podikson klik-klik mari tu dan dia penat letih lagi, tapi boleh bersama dengan kita hari ni. Jadi terima kasih banyak. Alhamdulillah. Dan semoga program kita ni akan terus berkekalan selagi mana kita boleh buat, kita buatlah. Untuk bukan apa, kalau tak boleh manfaat kepada orang lain pun boleh manfaat kepada kita kecek ni juga sendiri. Jadi saya rasa itulah dulu untuk malam ni. Kita jumpa pula panjang umur, kita jumpa pada minggu depan pula dengan tajuk yang lebih menarik dan lebih bermanfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana inna na'udzu bika min hadzal waba
ومن كل مرض وسقم وبلاء. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا